سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 11. Baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabarani dan Abu Shaykh dan Ibnu Abi Dunya menceritakan daripada Jabir dan Abu Sa'id, daripada Jabir daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Berkata kedua Jabir dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sambungan berkaitan dengan salah satu daripada contoh berkata-kata yang dilarang adalah mengumpat. Mengumpat haram ijma' ulama, dan setengah pandangan mengatakan dosa besar mengumpat. Mengumpat adalah menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang ia benci akan dia. Zikruka akhaka bima yakrah, menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang ia benci, sama ada kita kata di hadapan ataupun kita kata dengan perkataan yang dibenci itu di belakang. Itu mengumpat haram ijma' ulama. Terdahulu didatangkan dalil ayat Al-Quran. Allah Ta'ala melarang mengumpat setengah akan setengah, dan dibandingkan orang mengumpat ni seolah-olah dia makan daging saudaranya dalam keadaan saudaranya sudah meninggal. Pastilah benci kita makan daging saudara yang sudah meninggal. Begitulah yang sepatutnya kita kena jauhi daripada mengumpat. Yang mana mengumpat di antara dosa yang berkait dengan anak Adam. Dosa yang berkait dengan anak Adam, yang kita maklum dosa yang berkait dengan Adam ni bina atas masahah. Dibina atas masahah ni sulit, sempit, sukar untuk kita nak lepas dosa tersebut. Yang mana salah satu dari rukun taubahnya, kita kena menghadap berhadapan dengan orang yang kita umpat, dan kita minta maaf, dan kita mengaku kesalahan diri kita. Itu mengumpat dosa dengan anak Adam. Jadi ini nak sambung pula hak berkaitan dengan mengumpat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata kedua Jabir dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma ni, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaif? Qala inna rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibar ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Artinya,
jauhkan oleh kamu akan diri kamu, dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat. Nabi suruh kita berjauh daripada mengumpat, kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Lebih bersangatan, lebih berat mengumpat daripada berzina. Nabi kata, hendaklah kita berjauh daripada mengumpat. Kenapa? Kerana Nabi kata mengumpat itu lebih bersangatan, lebih berat lagi daripada berzina. Dikata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat bertanya dengan Nabi, betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Kok jalan mana kok mengumpat ni lebih daripada berzina? Walaha berzina tu, tu kita maklumlah, dosa besar yang keji. Dosa besar yang keji. Sehingga kan larangan Quran bukan setakat berzina, hampir zina pun Quran larang dah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu hampiri zina. Kerana apa? Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan jahat nisbah dengan jalan. Maknanya keji zina ni. Tapi Allah Ta'ala melarang daripada hampiri zina lagi dah. Bukan setakat zina, perkara yang menghampiri zina Tuhan larang dah. Perkara yang zina ni Tuhan larang dah. Bukan setakat zina saja. Sebab apa? Sebab zina ni sangat keji. Dosa-dosa besar banyak, dosa besar. Tapi dosa besar zina ni dosa besar serta keji. Tiba-tiba Nabi kata mengumpat lebih bersangatan daripada berzina. Maka sahabat pun tanyalah, betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina? Walau zina ni kalau kita tengok dalam kitab Kabair, duduk nombor 5, duduk nombor 6. Ada sebesar selepas daripada syirik, selepas daripada bunuh orang. Lepas syirik, bunuh orang, lepas dia tu tinggal solat, berzina. Ni hak duduk depan belakang ni, ranking dosa besarnya berzina ni. Berzina ijma' ulama lah dosa besar. Mengumpat khilaf ulama, dosa besar ataupun dosa kecil. Kebanyakan ulama mengatakan dosa besar, tapi khilaf. Adapun berzina, ni tak cerita dah, ni kita maklum dah. Jadi macam mana boleh Nabi timbul tiba-tibanya lebih bersangatan mengumpat daripada berzina? Kok mana pula? Jadi mengumpat ni lebih bersangatan daripada berzina. Kejinya berzina ni sehingga kan orang yang bertaubah dengan taubah yang nasuha, taubah dengan taubah yang nasuha, Tuhan ampun dosanya, licin dosanya, kemudian dia mengabdikan diri kepada Allah. Tinggi mana pengabdian diri kepada Allah, dan dia ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi tak akan sampai naik kedudukan aulia. Tak akan naik kedudukan aulia, tapi dia ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa berzina tu licin dah. Tapi berzina sekarang walaupun berubah macam mana pun, dia adalah orang panggil calik tu, ada orang panggil, tak akan naik maqam aulia. Tapi maknanya dia di sisi Allah Ta'ala tinggi, tapi dah naik maqam aulia, orang yang pernah berzina. Tu kekejian berzina. Ni mengumpat tiba-tiba lebih bersangatan daripada berzina, lebih berat mengumpat lagi daripada berzina. Kok mana jadi lebih berat, lebih bersangatan mengumpat daripada berzina? Dia ialah
Kalau kira berzina pun akhir zaman ni riba meluah, zina meluah. Berzina tu tak ada benda dah kalau kira-kiranya pula. Dah dia main gitu je. Sebab nak benterah zina, biasa timbul isunya bila berlaku buang anak contohnya, buang anak, bunuh anak contohnya. Kalau kita baca dosa khabar tu, buang anak kok rumah flat apa semua tu, maka timbullah perbincangan macam mana nak mengatasi ni. Dia nak mengatasi hak berlaku seumpama tu, dia kena ambil punca dia zina. Kemudian nak mengatasi zina, dia kena mengatasi punca yang boleh bawa kepada menghampiri zina. Punca yang paling besar bawa pada menghampiri zina adalah ikhtilat, bercampur tanpa ada batasan antara lelaki dan perempuan. Ini yang di antara punca yang paling besar yang bawa kepada berzina. Puncanya ikhtilat lah, campur. Yang mana sekarang terkadang tempat yang kira nak buat program agama pun terkadang bawa kepada bercampur lelaki dengan perempuan. Sekarang ni ikhtilat, bercampur lelaki dengan perempuan, sampai ke atas kubur pun bercampur lelaki dan perempuan. Ini kita boleh tengok. Atas kubur pun berlaku bercampur lelaki dengan perempuan. Ketika mengiringi jenazah di perkuburan, yang mana perempuan dilarang mengiringi jenazah di perkuburan. Pandangan mutamak larangan makruh. Ada pandangan mengatakan larangan haram. Kenapa dilarang perempuan mengiringi jenazah di perkuburan? Sebab itu urusan orang lelaki. Apabila perempuan terbabit sama, akan bawa kepada ikhtilat, bercampur. Kalau bercampur tak ada adalah makruh tu, haram kerana bercampur. Hak ni hak tak ikhtilat ni, duduk tu luar-luar pagar, tak masuk pun dalam perkuburan, duduk luar pagar, duduk wakaf puak dia je, tak babit dengan orang tengok mengkebumikan jenazah. Itu yang dimakruhkan. Sekarang dak, perempuan sudah berada di keliling perkuburan, berlagi siku kita dengan perempuan. Ini bukan makruh dah ni, haram. Macam mana? Bukan kata perempuan lain yang dimakruhkan mengiringi jenazah di perkuburan, ramai mengiringi, bahkan perempuan yang wajib ihdat dalam iddah wafat 4 bulan 10 hari itu, isteri arwah pun sama juga, sama-sama duk kubur juga. Tu tak ada makruh lah tu nya. Tu awal-awal lagi dah haram. Ini atas kubur ni tergamuk orang kita. Orang kita ni berat tak berat pun kalau pergi kubur tu dia bersopang sikit. Nampak? Kalau tak aja pakai piah pergi kubur. Mana ada sopang tu. Kita dok sekarang ni. Kadang-kadang orang belajar agama pun terbabit sama. Kalau Terengganu kita ni banyak dah pesen tu. Tak ada kena-mengena orang perempuan. Itu bukan tempat orang perempuan. Kenapa jadi gitu lagi? Ambil ajaran mana sebenarnya? Dulu-dulu tak ada perkara ni. Kita orang hidup ni lah, kita nasihat molek keluarga kita. Nanti kalau kita tak ada nasihat molek, sampai masa kita mati, dia akan buat perangai tu. Kalau kita tak ada nasihat molek, ayah mati, mak mati, anak lelaki ni sampai ke dalam kubur. Minta dia kita sampai ke dalam kubur. Anak perempuan bukan tempat di situ. Baca Quran di rumah, berzikir di rumah. Lepas selesai orang balik, belakang tak ada orang, anak gigi lah. Bukan dilarang. Ziarah kubur ni bukan lelaki, perempuan pun disunatkan. Tapi yang dimakruhkan mengiringi jenazah di perkuburan, itu yang dilarang.
Itu yang dilarang. Bukan larang perempuan berzai kubur, bukan. Orang balik dah dah siap, tak ada seorang rambut dah. Kita pergi lah. Kita pergi popok kita, kita baca Quran ke apa ke, tak apalah. Kalau tidak menimbulkan fitnah. Tapi masa tengah ramah tu janganlah. Nak siram air, dia kata. Tak apalah, orang balik belah Kedah, kita pergi, kita baca, kita nak siram air, siramlah berbeldi pun. Ni sibuk mana-mana. Mana anak-anak arwah, perempuan pun keluar siram. Mana istirahat arwah, kadang-kadang orang agama juga buat kerja gini, kadang-kadang ada dalam rakaman. Dalam sekarang ni live lah Kedah, kubur pun live. Dalam kubur je tak hubung live. Patutnya ke bumi dan kubur tinggal satu rakaman live. Ya. Tapi kadang-kadang malang orang agama juga, tapi perempuan ramah di perkuburan tu. Itu contoh apa? Kita nak tunjuk kepada orang awam. Orang mati tak ada kena mengena, orang hidup tu. Contoh seumpama tu. Kematian orang agama. Keluarganya mana? Takkan kematian orang agama, kita nak menguruskan perkebumian, ada perempuan sama di perkuburan yang dimakruhkan. Kalau tidak ikhtilat, kalau tidak bawa pada bercampur haram. Bercampur lah, sepupu dia panggil bercampur, ipo, sabik, birah, ke mahram tu, ayah belakang lah tu. Tak ada hukum orang panggil, langgar je. Jadi sekarang ni ikhtilat boleh berlaku atas kubur, bercampur lelaki dan perempuan. Ikhtilat adalah sekeji-keji maksiat, dorongan besar yang mendorong kepada zina. Jadi Tuhan larang, wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina, termasuk jangan bercampur lelaki dengan perempuan. Ke juga macam mana di perkuburan, ambil tabir ke? Ambil tabir perempuan sebelah sini, kubur dua belah kan, belah ni sebelah, buat tabir tengah, perempuan belah sini, lelaki sebelah sini. Ke mana? Ke buat macam mana? Buat garis ke mana? Buat garis, ni kawasan lelaki, ni kawasan perempuan. Macam mana buat? Kita janganlah buat kerja benda gitu. Atas kubur, orang berat atas kubur dia berubah sikit. Kita orang comel-comel atas kubur buat perangai balas tu. Tak lari daripada ikhtilat. Kalau hak tak ikhtilat ni, hidup luar pagar jauh-jauh, tu pun tak perlu nampak perempuan duduk bira pagar, pagar apa sini? Balik masak, balik ngemah rumah kata. Ni bukan tempat perempuan, perambak balik. Dia kena ajar gitu. Dah, dia lama-lama akan jadi tradisi. Perkara ni tidak berlaku dahulu. Perkara seumpama ni tidak berlaku dahulu. Timbulnya sekarang. Ke selama-lama dah seumpama tu? Tidak ada. Dulu perempuan dia jenazah diusung, dia tengok kok tingkat. Pandangan terakhir tengok kok tingkat dan terakhir. Lama-lama bagi kata gelenyah ke apa panggil. Dia pun gitu duduk di tepi pagar. Ni. Dia mula tu. Dia turut tu. Siapa beli tepi pagar, tak boleh masuk dalam lagi. Turun. Tak ada masalah. Kalau perempuan nak pergi kubur ada masalah, kita suruh tugas kepada mereka, biar mereka usung, biar mereka kebumikan, kita balik kita tempat kerja kita, cari nafkah. Sibuk sangat, biar dia scoop betul. Scoop cok pergi ke dia buat kerja. Jangan apa gagah kau pergi ke dia. Dah sibuk sangat. Larangan adalah mengiringi jenazah. Tapi kalau ikhtilat bercampur, itu adalah punca utama bawa kepada zina. Jadi nak benterah zina, dia kena benterah punca dia. Ikhtilat bercampur lelaki dengan perempuan. Hak yang dorongan kepada zina ni, contohnya hiburan-hiburan yang melalaikan, cerita-cerita yang membangkitkan syahwat. Ini semua ni ceritanya, majalahnya, ini yang akan
membangkitkan nafsu, membangkitkan syahwat, akhirnya dorong kepada sekeji-keji dosa adalah berzina. Jadi nak berterah buang anak, zina tidak diperterah. Punca zina berluar luasa. Dia ajar dah. Dia ajar supaya bercampur lelaki dengan perempuan semenjak daripada budak-budak lagi. Jadi budak-budak lagi. Dia ajar dah bercampur. Biar lelaki perempuan ni tak malu. Biar tak malu. Biar saing sekali. Kalau sekolah-sekolah dulu kau dibubuh laki sebelah puang sebelah, laki belah puang sebelah. Kono-kono dia kata bising kalau duduk laki sama laki, puang sama puang, dia pun capur, cikgu capur lah. Tak bising kononnya, tak bising apa? Kau bergalak. Kita pernah sekolah gitu. Kalau rendah lah ni. Tapi zaman dulu kalau rendah dia 1 sampai dia 5 tak reti ke apa satu lagi. Tak reti apa satu lagi. Hak laki luar pendek, hak puang pakai skirt. Tu hak zaman saya sekolah sampai ke jam 6 tu luar pendek. Luar pendek ke masa tu. Orang perempuan pakai skirt, tahi rehat, dia main baring tu, akak kaki nopak tu. Apa dia? Dia akak kaki, belaga kaki gini. Kemudian saya ni kawan dia lopak lopak. Bawah tu terbuka pun tak ada cara pun. Ini dululah dulu. Sekarang jangan main. Kalau rendah pun berlaku macam-macam dah sekarang. Kalau dulu tak reti gapo pun kalau dulu. Dan baca dalam mana ni, sak khabar duk cerita. Kalau rendah lagi dah mula dah. Kalau rendah mula dah. Ada. Kita dah reti gapo. Mandi sungai sekali pun tak apa. Tak apa. Tak ada masalah. Tepi-tepi awak dia nakal, dia nyelang, dia timbul lah tengah tu. Gitu je lah, tak ada kot lain kat tu je. Mana? Tak reti. Tak reti ke apa satu zaman dulu. Kalau rendah tu lah. Tapi dia ajar dah bercampur. Sekarang ni, tak kira. Dia buat apa program sekalipun, dia mesti sekalikan antara lelaki dengan perempuan. Baru semangat. Baru semangat. Dia campur lelaki perempuan, biar dipanggil apa? Hilang perasaan malu. Orang ceramah kata hilang kemaluan, dia kata. Hilang kemaluan ni jangan salah faham ni. Hilang perasaan malu. Bukan zaman dulu ni. Zaman dulu berkahwin dah pun lari lagi. Dia royak cerita zaman dulu. Ini cerita zaman dulu lah. Berkahwin dah tu, suami nak jumpa lari lagi. Kita zaman sekarang bukan zaman dulu. Perasaan malu tidak ada dah. Bebas lelaki perempuan bergurau senda tak. Macam sejenis saja. Tak ada magnet dah kali dah antara lelaki dengan perempuan. Boleh bergurau. Dia bergurau. Lepas tu percakapan apa? Percakapan double meaning apa panggil? Apa panggil? Percakapan apa? Double betul tak sebut. Mana percakapan tu ada dua makna. Percakapan yang berbau-bau apa? Lucah apa? Dia bercakap tu lelaki dengan perempuan. Tidak ada perasaan. Tak ada apa-apa. Suami orang ke, isteri orang ke, tak ada apa-apa. Dia boleh berlaku macam-macam. Boleh berlaku macam-macam perkara. Mari daripada dicampur aduk lelaki perempuan, jadi apabila jadi tak malu dah. Ni kadang-kadang ibu bapa pun isteri pun sama. Dia kata tak apa, kata dia. Kalau berjumpa dengan budak lelaki nak bincang pelajaran, ayah tak marah. Bagus ayah. Ayah panggil apa? Apa main dia apa panggil? Ada? Apa main dia ada? Bagus, berfikiran terbuka. Maknanya kalau nak perempuan dia setakat untuk berbincang hal pelajaran, ayah okey. Apabila berlaku sahaja, ayah pun nak kata anak. Sebenarnya nak kata jangan kata anak, kata pok tu dulu. Pok tidak bertanggungjawab. Mana boleh? Tak apa, pelajaran tu mula-mula. Mana?
Pernah dia mengadu, dia cerita anak dia begini. Sudah anak dara dia sudah tidak boleh dikawal lagi dah. Dulu kita tak ada masalah lah. Dia nak berbincang dengan pelajar lelaki kerana pelajar saya tak ada apa-apa. Tengoklah. Puncanya dia. Hak dia mengamuk ni, hak berlaku. Berlaku tu punca bagaimana? Kan Quran larang tau, jangan hampiri zina. Dia lah ni kok mana pun dia kena sekali. Baru jadi khijil. Dulu contoh camp PLKM tu kan, berlaku macam-macam perkara, maka adalah ibu bapa yang bagi cadangan supaya asingkan. Dia banyak camp. Yang lelaki, yang perempuan lah, campnya banyak. Tiba-tiba yang sepatutnya mengemukakan cadangan ni bukan ibu bapa, bukan mereka yang bertanggungjawab pegang kuasa dalam bab perempuan. Dia ada hak kementerian hak bab perempuan. Mereka lah sepatut cadang, sebab apabila berlaku apa-apa yang menanggungnya adalah perempuan. Tapi menanggung dosa sama lelaki perempuan. Tapi hak atas dunia zahirnya perempuan lah hak nanyanya. Tapi sama-sama berat ni. Bukan lelaki lepas dah. Atas dunia je lelaki boleh mengelak. Akhirat sama je lelaki perempuan. Tapi atas dunia hak nyata nanyanya orang perempuan. Jadi sepatutnya mereka yang bertanggungjawab bab perempuan, mereka yang cadang. Ibu bapa cadang. Orang yang bertanggungjawab dalam hal perempuan ni, dia kata saya tak setuju. Sebab kalau asingkan lelaki dengan perempuan, masa berlatih tidak akan timbul semangat. Sebab tak ada lelaki, tak ada perempuan. Dia balatu dia dulu. Dia tak boleh tak ada orang lelaki, tak semangat dia. Dia perempuan, tak semangat dia. Jadi kalau ada lelaki baru dia semangat. Pasal tu patutnya dia sokongnya. Tak main. Yang noneng panjang-panjang debok jatuh dalam air. Baju pun basuh. Suka tengok. Gimana? Jadi benda tu jadi apa? Sebati. Tak rasa apa-apa dah. Tak ada sensitif sikit pun kitanya. Itu benda mungkar, benda maksiat. Kalau hati kita tidak tersentuh, berat tu. Alamat yang berat tu. Iman kita macam mana? Ya. Kadang-kadang kalau orang yang menegur bab berkaitan lelaki perempuan ni, dia komang pula kawan tu, dia benci pula ke kawan tu. Ni pelik Dia bukan benci kepada benda yang mendorong kepada bercampur, mendorong pada zina. Dia tak kenal pula pada orang yang tak suka benda seumpama tu. Kau berat tu. Kolok dia kata ada di batasan dia gitu. Hukum hakam kena jaga. Ada panggil gejala masyarakat. Buang anak je mereka nampaknya. Punca mereka tak nampak. Kalau buka ni dia punya statistik tu kan. Lahir anak luar nikah apa semua tu kan. Banyak mana? Kalau pergi hospital kan tahulah. Tak ada ayah. Kadang-kadang yalah, ada ketika-ketika ni agak bukan seorang dua, ramai sikit. Bila cek balik, kenapa ni musim ni agak ramai sikit Dia pun cek balik 9 bulan sebelum jumpalah. Dia kata ni ceritaan orang berkenaan lah. Undur balik 9 bulan sebelum tu, jumpanya ke apa? Jumpanya 31 Ogos, 1 Januari. Dia dah sekarang ni ramai ni. Biasanya seorang dua orang je. Ni jadi ramai ni. Dia cek belakang 9 bulan ni. Jumpa hak mana? Jumpa 31 Ogos ataupun tahun baru 1 Januari. Kenapa dia gitu? Ini punca orang panggil. Bawa kepada zina. Akhirnya buang anak. Tu bab zina. Kita bab mengumpat ni. Tiba-tiba mengumpat ni, Nabi kata lebih bersangatan daripada berzina. Kok jalan mana pula ni? Tu pelik kan? Bab zina dah kira dah. Tu tetap dah tu. Hampir zina pun sudah diharamkan.
sama telah pula berzina. Tiba-tiba mengumpat lebih bersangatan daripada berzina. Jadi betapa, bagaimana sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengumpat tu lebih bersangatan daripada zina. Kok jalan mana? Bersabda ia, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya seorang laki-laki terkadang berzina ia. Terkadang berzina ia. Qad yazni, terkadang berzina ia. Dan taubah ia, maka menerima Allah Ta'ala akan taubahnya. Dan bahawasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya orang yang mengumpat, hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Lelaki berzina, kemudian dia bertaubah, Allah Ta'ala terima taubahnya dengan mencukupkan rukun taubah, menyesal kerana berzina. Maknanya sekarang sudah tidak melakukan zina, azam bulat di hati, tidak akan mengulangi balik zina di masa akan datang. Cukup rukun taubat, Tuhan terima taubat dia, Tuhan hapuskan sekalian dosa zina dia tu. Ini orang berzina. Dan bahawasanya pula yang mengumpat itu tiada diampuni baginya bagi yang mengumpat, hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya, hingga diampuni oleh orang yang diumpatnya. Orang yang diumpat tu kena maafkan dulu. Nak maaf ni macam mana? Kita kena minta lah maaf. Ini dalil kata orang yang mengumpat wajib minta maaf. Itu rukun taubah mengumpat yang keempat. Rukun taubah yang keempat, dosa dengan anak Adam, di antaranya mengumpat. Mana dosa dengan anak Adam, rukun taubah yang keempatnya kena minta maaf dengan orang yang kita ada kesalahan dengan dia. Di sini kesalahan mengumpat. Kita menyesal kerana kita mengumpat. Berdosa kita, berat kita dari akhirat. Sekarang kita tak mengumpat dah. Kita tak mengumpat dah. Dan kita azam bulat di hati, tambah dah mengulangi dosa mengumpat ni. 3 dah rukun taubah di situ. Tetapi yang mengumpat terdahulunya sudah minta maaf ataupun belum minta maaf, dosa mengumpatnya belum lagi diampuni, mereka belum dinamakan bertaubah. Orang yang bertaubah, orang yang mencukupkan rukun taubah. Tiga, tapi rukun taubah bukan 3, rukun taubahnya 4. Kalau dosanya berkait dengan sesama manusia. Mana yang keempatnya? Minta maaf kesalahan kita dengan anak Adam. Kesalahan dalam bab agama, kesalahan dalam bab harta, kesalahan dalam bab diri. Kita mencederakan orang, kita tumbuk orang, kita lepas orang. Itu dosa dalam bab diri. Dalam bab ni, dalam bab maruah, kita mengumpat orang, kita menjatuhkan maruah orang. Ni dosa anak Adam dalam bab maruah. Ni kena minta maaf, boleh diampuni. Adapun berzina, direct hadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu maknanya dia kata lebih besar mengumpat ni sebuah sukar untuk diampuni. Bukan kata lebih bersangatan dia berzina ni, berzina lebih besar dosa dengan ngumpat, bukan. Nabi kata lebih berat mengumpat dia zina, bukan lebih berat nisbah dosa. Dosa zina tak boleh nak banding. Dah kata lebih bersangatan daripada zina, orang mengumpat ni lebih bersangatan pada untuk lepas daripada dosa, untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Contohlah, kita mengumpat orang, pernah kita minta maaf? Kita tak pernah minta maaf, mana kita tidak bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf pula dalam mazhab Syafi'i kitanya, minta maaf secara tafsil, kena detailkan, kena perhalusi apa perkataan yang kita umpat akan dia.
Hai, dok ingat catat molek, tulis molek apa yang kita kata. Kena detailkan. Ada pun hak kita minta maaf hari raya tu, minta maaf lah kalau salah kata, salah ngopak, minta maaf lah daripada hujung rambut sampai hujung kaki minta maaf. Dah kata ke apa? Tu bukan cara tafsir panggil, secara ijmal, secara borong, secara umum, secara ringkas memada dalam mazhab Maliki. Memada dalam mazhab Maliki. Oh, orang ni ngupak tau. Air raya kita minta maaf lagi tu. Air raya bila? Mati kita bila-bila masa. Hari lain boleh kau minta maaf gitu. Jumpa Ayah Haji, minta maaf Ayah Haji kalau salah kata. Kerek tu minta maaf salah kata. Mu kata gapo sebenarnya? Kerek tangan ni. Kalau hari raya tak pelik. Kalau hari lain jumpa-jumpa minta maaf salah kata, jumpa-jumpa minta maaf salah kata, ni parok dia kata kita ni. Berulang kali ni dia mengupak kita ni. Tak puas hati kita ni. Kalau hari raya boleh minta maaf kita. Ni kalau telah berlaku sebelum mengumpat, kena ingat, kena minta maaf secara tafsir satu-satu. Sebelum mengumpat, tak ada ter memang mengumpat lah. Macam mana tu? Kita minta maaf secara ijmal, pandangan dalam mazhab Maliki. Ada lagi pandangan yang lebih ringan, tapi cukuplah qada tu. Cukup qada tu. Dia rengang apa ayah nak tinggal jadinya. Kemudian kita dituntut minta maaf ni, dosa kita diampuni jikalau orang yang kita umpat tu memaafkan kita. Kalau kita minta maaf, tiba-tiba dia tidak mau maafkan kita, dosa kita belum lagi diampuni. Sebab sini Nabi kata hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpat, sehingga orang umpat tu maafkan. Bukan sehingga kita minta maaf. Bukan sehingga kita minta maaf, sehingga orang yang kita umpat memaafkan kita. Jalan supaya orang yang diumpat tu memaafkan kita, jalannya kita minta maaf. Tetapi kalau kita minta maaf, orang yang kita umpat terasa sangat, mu kata siapa setara tu benda mu kata Allah doa lalu tergamuk apa kata lalu, kata maaf kalau kata apa gitu lalu. Macam mana itu? Diampuni? Tidak. Sebab tidak diampuni oleh orang yang diumpat. Saya minta maaf dah, dia tak mau maaf, dia salah pula dah. Orang yang minta maaf wajib minta maaf. Orang yang diminta maaf tu, dia sunat saja memaafkan, bukan wajib. Tiba-tiba aku tak mau maaf. Sedap pula dia kata, aku minta maaf dah dengan mung. Selesai daging aku, mung tak mau maaf, mung lah pula. Dah. Tapi seeloknya kita maafkanlah. Bila kita mudah memaafkan, kita banyak kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhirat Allah Taala mudah-mudah memaafkan kesalahan kita. Orang tu ada salah kita dah banyak mana, kita salah dengan Tuhan lagi banyak. Kalau kita keras tak mau maaf, kalau Allah Taala tidak mengampuni dosa kita yang lain pula macam mana? Tapi wajib ke maafkan? Tidak. Kalau dia tidak mau maafkan, orang yang mengumpat tadi tidak diampuni dosa. Ni orang panggil dosa yang ada dibina atas masahah, sempit, sulit, kupi, payah. Minta maaf, minta maaf. Tapi jikalau orang tu maafkan kita, diampunilah dosanya. Tapi kalau tak maafkan kita, ataupun kita diwajibkan minta maaf, tetapi kalau minta maaf mudarat kitanya. Mudarat kalau minta maaf. Orang ni backing sangat ni. Kalau kita cerita, hak kita kata ni, hak berat sangat ni kita kata ke dia ni, memang ladak sajalah kitanya. Kena bahan ke dia kita. Mudarat kitanya. Maka kita tidak dibenarkan meminta maaf cerita perkara tersebut. Lepas tu, lepas dah kita? Tak lepas.
Kita bukan tak minta maaf, tapi tak boleh minta maaf mudarat. Sekalipun tetap dosa kita tergantung, tidak diampuni. Lepas tu macam mana? Kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkan ibadah, kemudian mohon kepada Allah, mudah-mudahan orang tadi yang kita istighfar kepada orang yang disalah dengan kita buat amal ibadat, kita hadiah pahala kepada orang yang kita buat salah dengan dia, yang kita nak minta maaf tak boleh sebab menyebabkan mudarat contohnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati dia di akhirat, dia maafkan kita. Mudah-mudahan. Manapun dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun kita nak minta maaf, syarat tidak membenarkan, kerana mungkin menimbulkan mudarat kepada kita. Ini cerita ni dosa dengan anak Adam. Contoh bab berzina. Berzina hak kata menghadap Allah, bertaubat dengan Allah. Ini berzina yang tidak berkait dengan anak Adam lah. Berzina memang dengan anak Adam dah, bukan dengan pasangan berzina. Dengan ayah, ibu kepada perempuan yang dia berzina. Itu dosa anak Adam. Itu adalah harga diri keluarga tu sendiri. Itu dosa yang ibu bapa, anak dara tu. Kalau isteri orang, dosa dengan suami tu, kesalahan dengan anak Adam. Kalau anak dara, ibu bapa dia. Kalau isteri orang, suami dia. Satu dosa dengan anak Adam juga. Ada juga berzina yang sukar, berzina yang berkait dengan dosa anak Adam. Salah satu rukun taubahnya, kena berjumpa dengan ibu bapa dia, minta maaf. Kena berjumpa dengan suami dia, minta maaf. Ini dalam kitab Minhaj, memang tak ada jalan lah. Tak ada jalan. Kalau ada jalan pun minta maaf tidak mudarat, memang luar biasa lah. Kalau pergi jumpa suami dia, beritahu saya minta maaf lah begini-begini, tak apalah, tunggu sekejap Suami tadi pun masuk dapur, keluar dengan parang-parang. Maknanya adat kata lah, boleh berlaku sebaliknya. Adat kata memang tak ada jalan lah nak minta maaf. Lepas tu macam mana? Tergantung. Memang dia sudah insaf. Lepas tu macam perbanyakkan amal ibadah, hadiah pahala ibadah kepada orang yang kita ada salah dengan dia. Pahala kita hadiah pada dia. Mudah-mudahan dari akhirat dia nak tuntut kesalahan kita, Tuhan pun tunjuk pahala amal ibadah yang kita hadiah kepada dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati dia, maafkan kita. Tergantung. Minta maaf memang syarat tidak membenarkan mudarat. Kita bukan nak minta maaf, tapi syarat tidak membenarkan kita minta maaf. Tak cukup rukun taubat, dosanya masih lagi tergantung. Tak ada jugalah hak berzina yang sukar untuk diampuni. Anak berzina dengan dara orang, berzina dengan isteri orang. Kalau dia berzina dengan orang bujang, tu tidak berkait dengan anak Adam. Jangan salah faham ni. Bukan kata aja nak berzina boleh. Jangan berzina dengan anak dara, berzina dengan orang bujang. Salah faham nanya apa pasal tu. Ataupun pergi berzina, pergi golok orang kafir. Pergi faham kau tu nanyalah. Ni berzina, maklumlah tadi sebut dah dosa berzina ni. Tapi kalau anak dara orang, kalau isi orang, itu lagi berat. Itu dosa berkait dengan anak Adam. Berzina dengan bujang, dia sudah bertanggungjawab atas diri dia sendiri, tidak berkait dengan ibu bapa dia. Itu je lah. Jangan ambil separuh-separuh ni. Ada ustaz mengajar, jangan duduk berzina dengan dara orang. Orang bujang tak apalah. Nanya kalau faham kau tu. Berzina tak ada lah. Itu dosa yang besar. Jadi kata bersangatan ni mengumpat berzina ni nisbah sukar untuk diampuni. Itu bersangatan berzina daripada mengumpat. Bersangatan mengumpat daripada berzina nisbah sukar untuk diampuni. Habis cerita berkaitan mengumpat. Kemudian Musa 30 dosa yang terpanjang lagi tu. Cerita berkaitan dengan bab mengumpat. Dan seperti menyalahi janji, yang adalah ia menyalahi janji ni salah satu daripada kelakuan segala alamat, segala tanda munafik. Munafik amali, munafik amali, nifak amali, perangai orang munafik, bukan munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu orang kafir, kekal neraka selama-lamanya, neraka lapis paling bawah sekali. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya munafik ni neraka lapis paling bawah. Itu munafik i'tiqadi, orang yang menzahirkan Islam
tapi menyembunyikan kekufuran. Adapun ini tanda munafik ni, munafik amali, perangai orang tak jujur, perangai orang yang berpura-pura, cakapnya bohong, janjinya mungkir, apabila diserah amanah dikhianati. Itu dipanggil munafik amali, perangai orang tak baik, perangai orang pura-pura, cakap manis tapi benarnya bohong, janji sedap sangat tapi tak mu tunggu janji nak mari mu tunggu. Abang apa ni? Orang yang berpura-pura, janji manis sangat, tunainya tidak. Itu tanda orang munafik, munafik amali. Perangai dia perangai hak tak jujur, suka berpura-pura. Hak munafik i'tiqadi itu dia berpura-pura Islam, menyembunyikan kekafiran. Itu orang kafir, neraka hawiyah, neraka lapis paling bawah sekali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.